Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara. Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan serentak di seluruh negara manifestasi luahan kasih umat Islam kepada Rasulullah. Negara Brunei Darussalam hari ini memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan majlis sambutan peringkat negara. Majlis diadakan serentak di keempat-empat daerah pagi tadi dengan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan peringkat negara diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis tersebut. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setidiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadibillah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Menteri Hal Ehwal Ugama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Dikir marhaban dipersembahkan oleh pegawai dan kakitangan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi diikuti dengan tembakan meriam 21 das. Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, penolong pensyarah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, dalam ceramah khasnya antara lain menyentuh mengenai syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di padang mahsyar kelak. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sal tu'tah, mintalah wahai Muhammad, niscaya engkau akan dibagi. Isfa'tu syafa', mintalah syafaat, niscaya engkau dapat memberi syafaat. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, ummati, 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 umatku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ambillah sebahagian daripada umatmu, masukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita ni semuanya termasuk ke dalam syurga tanpa hisab. Allahumma amin. Selawat Tafrijiah dan Munjiah dibawakan oleh penuntut-penuntut Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negara ini manifestasi luahan kasih seluruh umat Islam kepada baginda Rasulullah. Bacaan Saidul Istighfar, Salawat Tafrijiyah dan Tazkirah antara pengisian majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan serentak di 3 daerah yang lain. Di daerah Tutong, majlis diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah, Pekan Tutong. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Di daerah Blain, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamilul Alam, Kuala Blain. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Hadir Brigadier Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan pagi tadi juga mengadakan majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, antara pengisian majlis persembahan tilawah Al-Quran dan ceramah. Dikir Maulud yang diadakan selama 12 malam bukan sahaja memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah salah satu syiar Islam bagi memakmurkan masjid. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 293 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan selama 12 malam berturut-turut berakhir semalam dengan majlis penutupan di masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Jamiah Seri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarong menjadi tumpuan utama majlis. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis seumpamanya diadakan sebagai salah satu syiar Islam untuk memakmurkan masjid selain memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Majlis penutupan dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diadakan di ketiga-tiga daerah yang lain. Di daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Manakala Masjid Hasnal Bolkiah Pekan Tutong menjadi tumpuan majlis di daerah Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis tertumpu di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Majlis penutupan dikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Semalam, rombongan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis penutupan dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Yang Berhormat Pengeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengeran Datuk Peruka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis serupa juga diadakan oleh Masjid Pengeran Muda Abdul Matin, Kampung Mulaun, anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung MPK Kampung Mulaun. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang sama juga diadakan oleh Pasukan Polis Diraja Brunei melalui Badan Ugama Islam di Surau Ibu Pejabat Polis Kadung. Hadir Datuk Peruka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Universiti Brunei Darussalam dan Jawatan Kuasa Tamir Masjid Universiti juga mengadakan majlis penutupan dikir. Hadir Pengeran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengeran Haji Putra selaku pemangku Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Majlis penutupan dikir turut diadakan oleh Jawatan Kuasa Tamir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang. Setiap tahun, Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW diperingati sebagai menzahirkan dan menyemarakkan rasa kasih dan cinta kepada baginda. Penyertaan padu dari umat Islam di negara ini pada majlis sambutan Maulidur Rasul menjadi gambaran jelas betapa kukuhnya amalan beragama yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dapat memupuk rasa kasih sayang kita ni, kecintaan kita ni kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Di mana kesedaran yang dipupuk itu bukan setakat untuk orang-orang yang hadir acara macam ini saja, ya, bahkan juga untuk segenap lapisan masyarakat. Alhamdulillah, negara kita ini tidak ketinggalan mengadakan apatah lagi mengadakan di masjid-masjid, surau-surau dan rumah-rumah sendirian, balai-balai ibadat. Iktibar macam inilah, alhamdulillah kita ini memberikan perangsang kepada generasi akan datang. Ini dapat memperingati sejarah-sejarah dan peristiwa-peristiwa yang penting sejak kelahiran baginda, dan juga mengambil iktibar sifat baginda, sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan oleh baginda, arah kitanya itu supaya sentiasa dapat diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Untuk mengimarakkan lagi kelahiran junjungan besar kita ni Nabi Muhammad SAW, dalam arti ini sama-sama bersalawat kepada baginda, yang mana salawat ini sekali kita ni bersalawat, insyaAllah Allah Ta'ala akan bersalawat juga 10 kali kepada kita ni. Rasulullah SAW itu adalah orang suri teladan yang baik, iaitu contoh untuk kita ni mengikut agar orang
kita ni hidup di negara Brunei Darussalam ni, hidup di dunia ni, orang lebih untuk mendapatkan berkat daripada Allah SWT. Semoga negara kita ini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kerana itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menegakkan lagi ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan dakwah Islamiah dan syiar Islam itu dari sejak 1400 tahun yang hijrah lalu. Peralihan negara ke arah penggunaan kenderaan elektrik EV merupakan pilihan bijak bagi mengurangkan pencemaran. Namun, sejauh mana negara dari segi prasarana bersedia menampung peningkatan penggunaan elektrik disebabkan oleh pengecasan EV? Ikuti episod kedua mengenai penggunaan EV bersama Muhammad Daun Haji Tua. Ke arah menyokong penggunaan EV di negara Brunei Darussalam, sistem grid elektrik ketika ini berkemampuan untuk menampung keperluan elektrik termasuk bagi tujuan pengecasan. Meskipun ia akan mencatat peningkatan dari segi permintaan, Jawatan Kuasa Kerja Kenderaan Elektrik EVJTF dengan kerjasama pihak berkepentingan juga akan membuat penilaian untuk dinaik taraf. Pada masa ini, sistem grid elektrik negara adalah masih berkemampuan untuk menampung keperluan elektrik, termasuklah juga bagi tujuan pengecasan. Di samping itu juga, EVJTF dari semasa ke semasa akan memantau perkembangan terkini mengenai dengan penggunaan teknologi yang berkaitan dengan sistem pengecas terkini dan of course pembangunan stesen pengecasan kenderaan elektrik. Sebagai sokongan kepada Dasar Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BNCCP mengenai EV, syarikat berakas Power Company Sendirian Berhad BPC mempertimbangkan untuk melancarkan penggunaan EV bagi syarikat pada masa akan datang. Hasil penilaian yang dibuat, penggunaan EV sememangnya mempunyai banyak kelebihan. Faedah yang lain termasuklah kos tenaga yang lebih rendah jika menggunakan tenaga elektrik daripada grid berbanding dengan kos tenaga bagi kenderaan motor petrol atau diesel, di mana penyebatan kos adalah sekitar 36%. Penyelenggaraan juga berkurang kerana komponen motor elektrik adalah lebih sedikit daripada komponen enjin petrol atau diesel. Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam menyokong peralihan ke arah penggunaan EV. Penggunaan EV bukan hanya mempunyai banyak kelebihan, bahkan ia membantu mengawal kesan perubahan iklim yang semakin meningkat. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Autoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA memaklumkan bahawa Agensi Makanan Singapura SFA telah menarik balik 2 produk mi sedap berikutan hasil ujian makmal yang mendapati sejenis racun perosak etilena oksida dalam produk tersebut. BDFA telah menghubungi pengimport produk jenama berkaitan di negara Brunei Darussalam dan telah mengesahkan tiada kemasukan produk-produk terbabit ke negara ini. 2 produk mi segera terbabit adalah keluaran negara Indonesia iaitu Korean Style Spicy Chicken Flavoured Instant Noodle yang mempunyai tarikh luput pada 21 Mei 2023 dan Korean Style Spicy Soup Instant Noodle dengan tarikh luput 17 Mac 2023. Untuk keterangan lanjut, hubungi BDFA di talian 2237 417 atau 2237 476 atau 2237314 atau email info@bdfa.gov.bn.